Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih pada saudara pengacara majlis pada pagi ini. Yang hormat Datuk Seri Ketua Pengarah ICU, yang berusaha Datuk Ketua Seksa Kementerian Dalam Negeri, yang juga mantan Ketua Pengarah ICU, yang berusaha, yang berhormat siswa kerajaan yang hadir, yang berusaha timbalan-timbalan Ketua Pengarah ICU, pengarah-pengarah pembangunan negeri, seterusnya pada semua peserta konvensyen pembangunan dan kesejahteraan rakyat pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan hari yang kedua kita meneruskan konvensyen kita, dan sekarang tibalah masanya kita terus kepada bicara madani yang terakhir, bicara madani 4, iaitu wacana kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Sesungguhnya topik ini adalah sangat sesuai dengan masa dan ketikanya untuk kita bincangkan bagi membolehkan ianya difahami dan dapat diterjemahkan dalam rangka strategi dan sasarannya, khususnya dalam peringkat perancangan di peringkat grassroots ataupun di peringkat pentadbiran daerah yang merangkumi pelbagai agensi-agensi penting, termasuk pentadbiran tanah, pihak kuasa perancang yang terdiri pada PBT, agensi-agensi utilities serta golongan sasaran kita yang berada di peringkat akar umbi. Bagi membicarakan tajuk ini bersama-sama kita pada pagi ini, tokoh yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu yang berbahagia Datuk Nur Azmi Diron, Ketua Seksa Kementerian Ekonomi. Kita beri tepukan kepada yang berbahaya KSU kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk. Jadi sebagaimana sebelum saya menjemput yang berbahagia Datuk KSU kita, suka saya memperkenalkan sikit Datuk KSU kita, walaupun ramai yang dah kenal beliau. Datuk KSU ni adalah merupakan batch tahun 1995, dan bermula perkhidmatan beliau di Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada ketika itu. Dan seterusnya beliau berpindah ke Kementerian Pembangunan Usahawan Kepun pada tahun sehingga tahun 2003. Kemudian Datuk juga bertukar ke JPN Mampu dan seterusnya ke JPN Proper di bahagian pentadbiran. Pada tahun 2007, yang berbahagia Datuk telah berpindah ke Pejabat SUK Selangor, seterusnya menjadi Yang Berhormat Siswa Kerajaan Selangor sehingga tahun 2021. Pada Disember 2021, Yang Berbahagia Datuk berpindah kepada bahagian unit perancang ekonomi JPM, dan sehingga kini beliau dilantik semenjak Januari 2002 sebagai Ketua Siswa Kementerian Ekonomi. Tahniah Datuk. Jadi tanpa saya tidak bercadang untuk memanjangkan kalam saya di sini, saya terus nak memberi ruang seluas-luasnya kepada Yang Berbahagia Datuk untuk mengupas berkaitan dengan kajian separuh penggal ini untuk tatapan, dan juga kita lihat bagaimanakah perancangan dan follow through yang akan kita buat di peringkat daerah nanti apabila ianya dilaksanakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi yang hormat Datuk Muhammad Fadilah Saleh. Kadang-kadang bila saya nak sebut Datuk Fadilah Saleh ni tersasul Datuk Fadilah Kamsah. Tapi yang ada pada kita adalah Datuk Fadilah Saleh. Yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan, Ketua Pengarah Unit ICU JPM, Datuk Ruji KSU KDN, Yang Hormat Datuk Muhammad Sayuti, Hormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bersama dengan kita juga pada pagi ini adalah Prof Madeline. Terima kasih kerana dapat bersama pada pagi ini Prof. Seterusnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian yang dapat bersama pada pagi ini. Pada awalnya saya diminta untuk berada di atas rostrum, dengan menggunakan rostrum. Tapi oleh kerana perkara berkaitan dengan ekonomi, perkara yang agak boring, jadi setidak-tidaknya biarlah saya berharapan ni ada yang bergerak di atas pentas supaya kita dapat tidak terlalu rasa boring itu tadi. Pada hari ini saya hadir sebagai Kementerian Ekonomi ingin membicarakan bersama-sama dengan rakan-rakan semua berkaitan dengan
kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Kita tahu bahawa sebagai Kementerian Ekonomi yang dulunya adalah unit perancang ekonomi, ianya adalah satu kementerian yang telah digubal bagi tujuan untuk memberikan petunjuk-petunjuk ekonomi ataupun denominator. Di peringkat MOF akan memberikan numerator, angka-angka tahunan, belanjawan. Tapi di peringkat Kementerian Ekonomi, peranan utama kita sebahagiannya adalah untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana ataupun ke mana kita nak pergi dalam tempoh 5 tahun ataupun berdasarkan kepada blueprint yang kita keluarkan berkaitan dengan spesifik perkara. Manakala di peringkat kementerian akan membuat pelaksanaan-pelaksanaan dan di peringkat daerah juga terlibat dalam hal pelaksanaan-pelaksanaan. Ini semua penting kita sebagai untuk bergerak sebagai sebuah kerajaan yang boleh ataupun perlu memberi makna kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi itu at the macro level bagaimana peranan masing-masing yang perlu kita laksanakan. Next slide. Ini adalah beberapa perkara yang akan saya sentuh secara tidak langsung. Seterusnya, saya dah nyatakan tadi, Kementerian Ekonomi mempunyai peranan untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal ekonomi dan juga pencapaian-pencapaian kita. Kita sudah pun memulakannya daripada rancangan Malaysia yang pertama dan insya-Allah pada hujung tahun ini, lebih kurang bulan September, kita akan membuat ataupun membentangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Di dalam rancangan Malaysia yang ke-12 sedia ada. Buku dia tebal. Saya tak tahu sama ada semua kita dah baca rancangan Malaysia ke-12. Sepatutnya kita dah baca buku rancangan Malaysia yang ke-12. Tetapi pagi ini saya tidak bercadang untuk memberikannya terperinci. Tapi saya ingin menyatakan bahawa di dalam rancangan Malaysia ke-12, buku yang telah pun kita sediakan pada tahun 2020 yang lepas, terdapat 43 outcome nasional yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12 dan 1,644 pelan tindakan yang telah pun dirangka. Itu secara keseluruhan perkara tersebut. Dan dianya mempunyai 3 tema, 4 pemangkin dasar dan juga 14 pemacu perubahan. Seterusnya, di dalam hal penyediaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12, rancangan yang telah pun kita letakkan pada ketika ini mempunyai fokus. 3 fokus utama yang akan kita berikan perhatian. Yang pertama, untuk memperkukuh kemampanan, membangun masyarakat sejahtera, menuju negara berpendapatan tinggi. Ini 3 fokus utama ini adalah selari dengan hasrat untuk kita mencapai suatu negara yang mempunyai suatu masyarakat dalam bentuk yang kita panggil masyarakat madani. Saya yakin semua pihak sudah pun meneliti, menelaah berkaitan dengan dokumen Malaysia Madani ini. Dan dalam masa yang sama juga, dalam kajian separuh penggal ini, kita akan cuba untuk memberikan beberapa anjakan yang kita panggil sebagai big ball ataupun anjakan utama. Seterusnya, itu situasi RMK 12, kajian separuh penggal dan peranan Kementerian Ekonomi dalam melaksanakan perkara-perkara ini tadi. Saya di dalam hal ini, saya ingin memberikan suatu perspektif bagaimana keadaan ekonomi negara kita dan juga dunia secara keseluruhannya dalam tempoh sekarang dan mendatang. Yang belakang tu tak apalah, masing-masing boleh baca. Secara umumnya kalau kita lihat, ekonomi dunia ini akan bertumbuh dengan kadar yang perlahan. Kalau kita tengok angka-angka yang telah pun kita semak, bagaimana pada sehingga tahun 2028, pertumbuhan ekonomi dunia berada pada kadar 3,0% sehinggalah 3,4%. Itu dia punya anggaran yang telah kita nyatakan. Manakala dalam hal negara kita dijangkakan unjuran-unjuran yang kita buat
kita perlu mencapai pertumbuhan 4 hingga 5%. Ini situasi-situasi yang berlaku. Dalam masa yang sama juga, dalam hal ekonomi negara dan ekonomi dunia sebagai sebuah negara trading atau sebuah negara perniagaan yang sangat bergantung kepada perniagaan ini, kita mempunyai cabaran yang kita panggil cabaran dalam hal struktur geoekonomi dan juga konflik geopolitik, risiko keselamatan ekonomi dunia, pertumbuhan guna tenaga yang perlahan. Apakah yang dimaksudkan sebagai geoekonomi dan geopolitik? Kita tahu bahawa sebelum ini kita tak pernah terfikir terdapat peperangan dalam masa kita hidup ini. Sekarang ini sedang berlaku, Rusia, Ukraine. Bila akan tamat? Kita pun tak tahu lagi. Itu satu perkara. Perkara yang pertama juga yang berlaku dalam ekonomi dunia dipanggil geoekonomi. Pada ketika ini apa yang dimaksudkan sebagai geoekonomi ini, kita menghadapi masalah kerana terdapat macam perang dingin antara China, Amerika dan juga Kesatuan Eropah. Ini telah merencatkan lagi usaha kita sebagai sebuah negara trading nation ini tadi. Seterusnya dalam hal megatrend dari segi perubahan iklim, ini sesuatu yang sangat mencabar kita, isu-isu berkaitan dengan ESG, digitalization, cyber issues dan seterusnya terdapat jurang ketidakseimbangan. Sama ada antara individu, antara regional, ini juga berlaku kepada kita. Seterusnya, secara umum dia, oleh kerana masa yang diberikan kepada saya pada awalnya sejam setengah, sekarang ni 45 minit, jadi saya rangkumkan masalah-masalah ekonomi Malaysia ini kepada 3 perkara. Trilema ekonomi negara kita. Apakah trilema yang sedang kita hadapi? Kita kena akui bahawa kita sedang menghadapi perkara ini. Yang pertama, saya ingin memulakannya dari nombor 3, masalah struktur dan masalah dalam struktur ekonomi kita. Secara ringkasnya, saya boleh nyatakan masalah dalam struktur ekonomi kita pada ketika ini adalah kita mempunyai satu struktur ekonomi yang berada pada nilai yang rendah. Maksud nilai yang rendah ini, kita tidak mempunyai aktiviti-aktiviti ekonomi secara umumnya, margin kita rendah. So, bila margin kita rendah, nilai ekonomi kita rendah telah menyebabkan isu kepada demand side kita panggil pada sudut pendapatan. Itu yang kita katakan terdapat kesenjangan dalam pembangunan sosioekonomi, kesenjangan pendapatan kita. Kita tahu bahawa pendapatan ini mempengaruhi ekonomi kerana dengan mempunyai pendapatan kita boleh berbelanja. Tapi kalau kesenjangan pendapatan berlaku di dalam negara ini secara makro, secara keseluruhannya, maka terdapat masalah untuk kita berbelanja. Kesenjangan pembangunan dan sosioekonomi adalah sesuatu yang benar kerana kajian-kajian yang kita dapati pada ketika ini, compensation of employees di Malaysia ini iaitu kadar yang sumbangan pendapatan dalam negara kita ini yang diterima oleh pekerja-pekerja adalah pada kadar 34.8% sahaja. Maksud dia, kalau kita membuat investment 1,000 yang akan dipulangkan kepada pekerja adalah hanya 34.8% sahaja daripada keuntungan. Yang lain-lain itu tadi akan pergi kepada pemunya perusahaan. Seterusnya, ruang fiskal yang terhad. Ruang fiskal yang terhad ini saya fikir tak perlu kita ceritakan banyak, kita sedang mengalaminya, terutamanya kita sebagai penjawat awam dalam sesebuah organisasi. Apa tanda dia? Tandanya adalah apabila jabatan dan juga kementerian memohon kepada Kementerian Ekonomi atau memohon kepada Kementerian Kewangan, ada banyak yang dipotong. Maksudnya, kita tidak mempunyai cukup dari segi fiskal untuk membiayai
permohonan-permohonan daripada jabatan agensi. Kerana masalah yang kita sedang hadapi pada ketika ini adalah pendapatan negara kita juga terhad. Mengapa dia terhad? Yang pertama, dari segi kita kena akui, tax base kita sangat kecil. Asas cukai kita kecil. Itu yang pertama. Ada beberapa perkara lagi, hutang kita besar. Jadi ini antara perkara yang menyebabkan saya katakan bahawa masalah yang sedang berlaku, ruang fiskal kita yang terhad. Masalah struktur dalam ekonomi tadi kita dah ceritakan. Seterusnya, di dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12, tumpuan kita adalah membangunkan negara yang mampan, sejahtera, berpendapatan tinggi untuk kita mencapai yang kita panggil aspirasi Malaysia Madani. 3 keutamaan dasar kita, yang pertama adalah memperkukuh kemampanan, membangun masyarakat sejahtera dan menuju negara berpendapatan tinggi. Bagi hal memperkukuh kemampanan ini, kadang-kadang kita selalu berfikir bahawa bila sebut soal kemampanan, ianya adalah berkaitan dengan sustainability of environment, persekitaran, alam sekitar. Tetapi yang kita maksudkan dalam memperkukuh kemampanan di sini adalah beyond itu. Dia termasuk dari segi fiskal, termasuk dari segi keuangan negara. Seterusnya, next. Yang kita letakkan sebagai keutamaan dasar dan strategi dalam hal memperkukuh kemampanan ini, yang pertama, kita ingin memberi penekanan dalam hal potensi pertumbuhan. Kemudiannya, dari segi kemampanan fiskal kita, meliputi peningkatan hasil, bagaimana akhir dia, dari segi subsidi yang pada ketika ini, nilai dia 85 bilion secara puratanya setahun untuk tujuan subsidi, kita perlu sasarkan semula bagi membolehkan pengagihan subsidi ini perlu diagihkan ataupun diberi kepada yang benar-benar memerlukan. Kita sudah pun memulakannya pada ketika ini kalau kita lihat kenyataan-kenyataan berkaitan dengan electricity, elektrik, kadar charge elektrik. Ini sedang berjalan dan bergerak dan telah pun ada keputusan-keputusan. Dari segi pengurusan hutang juga akan ada pernyataan-pernyataan di dalam RMK kajian separuh penggal ini. Seterusnya, penumpuan juga kita harus berikan di dalam hal isu climate change. Itu yang kita katakan bahawa ekonomi rendah karbon ini menjadi keutamaan kepada kita. Bagaimana kita semua sama ada di kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri ataupun di PBT ataupun di daerah, isu berkaitan dengan ekonomi kitaran ini, circular economy. Kemudian dari segi SDG dan juga ESG, ini juga akan diberikan penekanan. Dalam hal membangun masyarakat sejahtera, isu-isu berkaitan dengan perlindungan sosial, yang ini adalah melihat pada perspektif ekonomi manusiawi. Dari segi social safety net, kita akan berikan perhatian bagaimana jurang pendapatan yang dapat kita usahakan untuk membasmi kemiskinan, meningkatkan pendapatan-pendapatan pada grup kumpulan sasar ini. Seterusnya dari segi negara berpendapatan tinggi, beberapa reformasi dalam struktur ekonomi, tumpuan kepada sektor yang berimpak tinggi dan bernilai tinggi, tenaga kerja berkemahiran. Berkaitan dengan tenaga kerja berkemahiran ini, saya rasa Prof. Madeline akan setuju dengan saya, sebab pada ketika ini, sistem pendidikan kita lebih menumpukan kepada penawaran graduan. Setahun berapa jumlah graduan yang ingin kita keluarkan. Tetapi perspektif dalam kajian separuh penggal akan melihat bagaimana sudut permintaan. Apakah yang kita keluarkan itu akan diterima atau dipenuhi oleh side permintaan ini, oleh industri, oleh sektor-sektor yang ada. Jadi perkara-perkara ini kalau kita lihat beberapa kenyataan berkaitan usaha-usaha akademi in industri sedang kita laksanakan dan akan kita
teruskan, perkuatkan lagi. Dari segi tadbir urus dan juga rangka kerja institusi, ini merupakan suatu perbicaraan yang tidak pernah kunjung padam. Daripada bermula tahun 95 dulu ataupun semasa kita bersekolah, kita dah bercakap soal nilai, value, integriti, etika. Tapi sampai sekarang kita masih bergelumang dengan isu ini. Ya. Seterusnya, peranan. Oleh kerana saya dimaklumkan pada hari ini, ramai daripada kita terdiri daripada pentadbiran daerah. Jadi saya mengutarakan bagaimana peranan pentadbiran daerah perlu kita sama-sama perkukuh, sama-sama kita perkuatkan. Yang pertama dari segi tata kelola dan integriti, ini bukan hanya di pejabat daerah, maksud dia seluruh negara, seluruh jabatan, seluruh organisasi harus bergerak dalam hal memperkukuh tata kelola dan integriti. Dari segi rancangan Malaysia ke-12, kita telah menyebut kita ingin mencapai sasaran berkaitan dengan tata kelola dan integriti ini pada dari segi number dia adalah kita target kita adalah 30 yang teratas. Tapi bagaimana prestasi kita pada tahun 2022? 2021, 2022 prestasi kita menurun dan menurun. Tahun 2021 kita berada pada tahap 59. 2022 menurun kepada 61. Jauh daripada sasaran yang kita letakkan, iaitu 30 yang teratas. Jadi ini cabaran kita. Ini kita perlu usahakan bersama-sama. Meningkatkan kutipan hasil, ini saya rasa rakan-rakan di daerah sangat expert, pakar. Mengapa ianya sangat perlu? Kerana ia melibatkan hasil kepada negeri. Bila hasil negeri meningkat, mungkin kuranglah pergantungan kepada kerajaan persekutuan untuk memberikan bantuan dan juga sokongan. Usaha yang perlu kita sama-sama buat. Seterusnya, memudah cara pelaksanaan projek pembangunan. Ini juga kita sangat perlukan bantuan daripada pentadbiran daerah. Kerana apa? Kita tahu bahawa pentadbiran daerah adalah organisasi ataupun jabatan yang merupakan interface yang pertama antara masyarakat dan juga pentadbiran kerajaan. Usaha untuk memudah cara ini tadi, kalau katakan di pentadbiran daerah dapat membantu kita dari segi projek pembangunan dan mempercepatkan lagi proses-proses pembangunan di daerah masing-masing, kita sangat-sangat mengalu-alukan segala kerjasama yang berkenaan. Kerana kita tahu bahawa di peringkat daerah, pembangunan masyarakat di situ, pengurusan dan juga hal ehwal tanah juga di peringkat daerah. Meningkatkan perkhidmatan masyarakat, ini yang saya katakan bahawa di pejabat daerah ada satu bahagian iaitu perkhidmatan masyarakat. Kita inginkan bagaimana perkara-perkara yang berlaku di daerah masing-masing itu tadi dapat disampaikan kepada pihak yang lebih atasan secara kalau dapat secepat yang mungkin. Contoh-contohnya adalah apabila banjir, di peringkat daerah lah orang yang pertama sekali yang akan menerima maklumat dan usaha-usaha itu perlu dilaksanakan penyelarasan antara agensi. Dia melibatkan berkaitan dengan peranan aktif sebagai barisan hadapan. Saya rasa ini slide terakhir. Slide yang ke-10 adalah kesimpulan kepada perkara-perkara yang ingin saya nyatakan. Yang pertama, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita pada pertumbuhan yang berkadaran
seperti mana yang kita nyatakan, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 5%. Isu dan cabaran kita akan terus hadapi berkaitan dengan bagaimana untuk mereformasi struktur sosioekonomi, dan kajian separuh penggal dalam rancangan Malaysia yang ke-12 akan meletakkan bagaimana untuk kita mengatasi isu-isu yang kita katakan trilema dalam hal ekonomi negara ini. Kerjasama erat antara semua. Kita perlu rangkul semua jabatan, semua agensi, sama ada di kerajaan persekutuan, negeri, daerah dan PBT, bagi membolehkan apa sahaja yang telah pun kita putuskan dapat kita laksanakan sebaiknya. Akhirnya, pentadbiran daerah sebagai barisan hadapan kerajaan, peranan ini sangat-sangat kita perlukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi atas pembentangannya yang saya sifatkan short and sharp, very padu dan straight to the point. Jadi kita ada masa sikit lagi. Saya ingat saya nak buka ruang kepada audiens untuk mengemukakan pertanyaan kepada yang berbahagia Datuk KSU kita. Sila. Okey, saya ingin menjawab soalan yang pertama. Dr. Centa, berkaitan dengan isu bukan segregation tetapi structure dalam masyarakat kita. Memang ada orang yang menyatakan bahawa kekurangan kita adalah kerana berbanding dengan Korea ataupun yang lain, mereka adalah satu. Ianya adalah satu bangsa sahaja berbanding dengan kita. Kalau kita melihat dari sudut itu, memang benar. Tetapi kita harus melihat pada satu sudut yang lain. Kepelbagaian itu adalah satu aset. Bagaimana kita harus mengolah kepelbagaian ini untuk menjadi kekuatan kita. Ini yang harus kita lihat. Sudut itu, perspektif itu. Jadi, siapa pun kita memegang pasport, kita memegang IC Malaysia. Kita harus mempunyai pemikiran itu. Kerana kalau katakan kita hanya melihat pada sudut perbandingan dengan Korea yang mempunyai satu bangsa itu sahaja, dan kalau yang lain dengan kepelbagaian itu akan menyebabkan kesukaran, maka dia akan sukar. Kita harus melihat kepada kepelbagaian itu sebagai satu aset. Okey, seterusnya, soalan lain kalau ada? Kalau Dr. Centa saya dah jawab. Berkaitan dengan isu transfer teknologi kepada transformasi energi pemacu pembangunan, kita tak dapat nafikan. Kita perlukan teknologi. Kita perlukan teknologi. Kerana kalau kita lihat perkembangan ekonomi dalam negara kita, masyarakat agraria dulu memakan ratusan tahun. Daripada agraria kita berpindah kepada industri, itu juga puluh tahun. Kemudian daripada industri dia pergi kepada digitalization, dianya sangat cepat. Kehadapan nanti juga itu yang akan kita hadapi. Perubahan-perubahan adalah pantas. Ini kita tak dapat nak elakkan. Dari segi teknologi, ianya sangat kita perlukan. Saya tahu bahawa dalam pemikiran kita, apabila kita sebut teknologi, dia ada kos. Permohonan kepada Kementerian Ekonomi apabila ingin upgrade sistem ICT, kadang-kadang kita tak luluskan. Pada tahun lepas, 2021-2022, bila kita semak permohonan-permohonan berkaitan dengan sistem ICT yang kita terima,
jumlah dia 5 bilion yang dipohon. Yang kita luluskan juga besar, 4.5 bilion. Tetapi kita kena ingat satu, dalam hal ICT ini, apa yang kita perlu buat adalah bagaimana kita membangunkan kapasitinya internal, dalaman. Oleh kerana kepantasan perubahan ini, kalau kita sentiasa menggunakan vendor, kita akan akhirnya perlu membeli software, perlu memberi hardware yang baru. Setiap 3 tahun, kita akan datang sekali lagi kepada kita. Jadi, di dalam kajian separuh penggal ini, kita akan membicarakan soal bagaimana GovTech itu dapat kita laksanakan pada tahun ini dan juga masa hadapan. Apakah komponen GovTech? Antaranya adalah bagaimana kita membangunkan kapasiti untuk pembangunan sistem ICT dalam jabatan secara sendiri. Itu kehadapan. Seterusnya, Kementerian Ekonomi, IPR. Apakah perubahan mentaliti rakyat miskin diambil kira? Saya rasa dalam hal ini ada satu perkara yang harus kita letakkan. Kadang-kadang kita memikirkan dalam hal bagaimana untuk membangunkan ekonomi. Betul, itu kita inginkan. Tetapi saya selalu menyatakan begini, dalam hal kita membangunkan ekonomi, ada satu unsur yang kadang-kadang kita sering lupakan. Unsur sosiologi. Ini yang kadang-kadang tidak ada di dalam elemen ataupun dalam organisasi. Tetapi untuk mencari sosiologis sukar. Alhamdulillah kita ada Dr. Madeline. Beberapa cadangan-cadangan yang beliau kemukakan telah pun kita dengar, dan bagaimana kita ingin melihat dalam perspektif pembangunan ekonomi, dia harus melihat bagaimana manusia, rakyat dapat menerima perkara-perkara yang ingin kita bawa. Ini mungkin ada kelompongan, which saya menyedari perkara tersebut, elemen sosiologi. Kita menyediakan atau membangunkan infrastruktur, tapi kemudian infrastruktur kosong. Bagaimana kita mahu menjadikan infrastruktur itu bila kita bangunkan, dianya mempunyai nilai manusia di dalamnya. Ini yang kita cuba terapkan pada masa yang hari ini dan juga masa yang akan datang di dalam bermula dengan KSP dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Tetapi apakah dianya hanya Kementerian Ekonomi sahaja? Tidak. Dia memerlukan bantuan daripada rakan-rakan semua. Okey. Decentralization, pentadbiran daerah. Topik ini bukan sensitif, tetapi baru-baru ini dalam pemukiman KSU bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri, saya menanyakan juga soalan ini. Centralization versus decentralization. Sebelum kita pergi kepada decentralization, ada bagusnya decentralize, ada bagusnya centralize. Untuk kita pergi kepada decentralization, kita perlu mengupayakan dahulu SOP dan juga peraturan. Tanpa kita melihat SOP dan peraturan, akan ada masalah. Kita ambil contoh Indonesia. Semasa B.J. Habibie mengambil alih daripada Suharto, pada ketika Suharto centralize. Kemudian daripada itu, B.J. Habibie datang dengan cadangan untuk decentralize. Berlaku decentralization. Tetapi apa yang berlaku pada ketika itu? Rasuah juga berlaku decentralization. Kerana SOP dan juga peraturan itu harus disediakan juga. Jadi ini kalau bersoal kaitan dengan decentralization, kita kena melihat titik-titik ini untuk membolehkan kalau kita laksanakan, ianya perlu diberikan perhatian untuk tujuan ini. Ya? Ada masa lagi ke? Soalan terakhir.
Bagus ada slide dulu, tak payah bangun dah ada soalan ni. Uh, uh, saya tak mau melihat soal-soal politik, tapi saya hanya nak melihat soal pentadbiran. Mengharapkan Kementerian Ekonomi mengadakan dialog secara kerap dengan pentadbiran daerah. Kalau dijemput, kita datanglah. Tak dijemput dan kita tak ada. Macam kita di Kementerian Ekonomi, dalam hal penggubalan KSP, kita mengadakan sesi libat urus bersama dengan negeri-negeri, bersama dengan kementerian. Even hari Isnin kita akan bersama dengan Jemaah Menteri untuk menerangkan dan juga mendapatkan feedback. Tetapi apabila kita turun ke negeri untuk membuat sesi libat urus ini, kita mengharapkan soalan daripada pegawai kerajaan, daripada pentadbiran daerah untuk dinyatakan kepada kita apa yang diperlukan. Tapi kita dah pergi 7 negeri, malangnya kita tidak menerima soalan-soalan yang banyak daripada pegawai kerajaan. Ini yang budaya yang harus kita berikan perhatian. Tapi baguslah kita ada Slido, bolehlah letakkan secara online sebegini rupa. So saya rasa itu yang dapat saya kongsikan beberapa perkara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Ya, ada soalan. Okey. Ya, Datuk Razali, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razali. Saya 14 tahun di EPU, buat DE. Selepas itu 10 tahun di MOF, buat OE. MOF ni biasanya dia bagi healing lah. Dia bagi SI, healing indicator untuk OE, dan kita faham untuk OE ni kita akan ada healing indicator sebab kita berdasarkan hasil. Hasil kutipan anggaran, kutipan hasil kerajaan. Cumanya yang DE ni lah saya nak minta penjelasan daripada Datuk. Because pengalaman di EPU dulu, saya rasa tak ada ditetapkan DE healing DE setiap kementerian. Sebab projek DE ni dia dinamik. Ada mula, ada tengah buat, ada nak habis. So kalau kita tetapkan macam saya sekarang, ditetapkan 4.5. Tahun lepas saya maklumkan, saya mohon berdasarkan keupayaan. Saya mohon 3.5. Tapi dimaklumkan kalau saya minta 3.5, setiap tahun akan dapat banyak itulah. Okay. So saya diberi 4.5, tambahan 1 bilion yang tidak dipohon. Tapi alhamdulillah dah dapat, kita terimalah kan. Untuk tahun depan saya mohon sebagaimana bukan saya lah, kementerian saya mohon sebagaimana yang dibayangkan 4.5. Tapi sebenarnya saya minta 4.3 lah. Pun semasa screening, sebab saya di EPU dan di MOF, bila saya chair tu saya mengharapkan the highest person in the ministry attend to beat their budget. So setakat ni I tak miss lagi untuk minta bajet kepada agensi pusat. Sebab saya rasa saya perlu mohon bagi pihak kementerian lah. So dalam permohonan ni kita mohon sebagaimana bayangan, tapi nampak macam tak dapat kot. Walau belum ada keputusan, tapi nampak kita fahamlah gesture dia tu sama ada KIV dulu ke tidak. Okey, pandangan soalan saya, ada apa pandangan EPU sekarang ni, Kementerian Ekonomi sekarang ni pada healing indicator tu? Adakah kementerian patut ikut ataupun sebenarnya sekadar bayangan sahaja? Okey. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Razali untuk soalan berkenaan spesifik soalan. Dia pertama saya nak jawab, setiap daripada kita ada sempadan, kan? Ada rumah kita pun ada sempadan dia, tanah kita pun ada sempadan. Jadi kita akan bergerak berdasarkan kepada sempadan yang ada tu tadilah. Sama juga dalam hal bajet,
kita ada, kita panggil ceiling indikatif, berapa banyak yang boleh kita berikan. Kerana di dalam hal kita mentadbir negara ini, akhirnya kita kena melihat unjuran hasil yang akan diterima oleh negara pada tahun berkenaan, berapa jumlah dia. Kalau katakan dianya unjuran kita adalah 323 bilion sebagaimana 2023 ini, jadi 323 ini kita akan agihkan kepada masing-masing. Bagaimana kita agihkan? Kita akan berikan siling-siling tertentu kepada kementerian masing-masing. Bagi 2023 saya maklum bahawa banyak kementerian terkejut. Mohon sikit bagi banyak. Alhamdulillah lah, mohon sikit bagi banyak, kan? Yang penting pelaksanaannya. Pada tahun ini Datuk Seri Muhammad Dahlan sedang sibuk untuk melihat prestasi perbelanjaan masing-masing. Kita belanjakanlah yang telah pun kita luluskan. Pada tahun-tahun mendatang, 2024, 2025, apa semua, asas dia adalah berdasarkan kepada unjuran hasil negara. Kalau dianya banyak, kita akan turunkan banyak. Kalau kita sedikit, bagaimana kita agihkan. Macam kita pakai kain, tarik atas, turun bawah, begitulah lebih kurang. Itu yang secara umum saya nak jawab seperti rupa. Terima kasih. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, dan terima kasih juga pada saudara-saudara yang melontarkan soalan, dan saya kira mesej yang nak disampaikan pada hari ini telah dapat disampaikan dengan baik. So terima kasih sekali lagi pada yang berbahagia Datuk KSU.